baru-baru ni Muhyiddin Yassin dia keluarkan satu kenyataan yang mana dia berkata PAS hari ni mereka memerlukan Perikatan Nasional untuk cipta pencapaian yang luar biasa. Dan mendakwa PAS tidak akan mampu untuk mencipta kemenangan besar andai parti itu bergerak sendirian. Muhyiddin ni kalau dia buka mulut dia, kalau tak menipu memang tak sah, kan? Saya rasa kita perlu belikan dia cermin. Kalau aku nak buat kutipan derma, saya sanggup untuk menyumbang, untuk membeli satu cermin besar supaya dia boleh tengok sebenarnya PAS yang dah tepu ke Bersatu yang dah tepu. Hakikat dan realiti PAS daripada hari ke hari dia mengumpul lebih banyak penyokong. Kita tak nafikan bahawa sebahagian besar daripada sokongan yang dia perolehi ni daripada hasil kerja UMNO juga, UMNO melahirkan ramai cerdik pandai yang faham tentang Islam dan sebagainya. Lepas diorang ni balik Mesir, balik belajar, balik dari UIA dan sebagainya, mereka ni nak kepada Islam dan mereka beranggapan bahawa kalau nak kepada Islam ni kena bersama dengan perjuangan PAS, sama-sama dengan orang yang pakai kepiah, pakai lebay, pakai jubah, kan? Sedih jugalah, kan? Bila mana setiap apa yang kita lahirkan akhirnya dicuri orang, kan? Dicuri oleh PAS. Hakikat dia memang pengaruh PAS itu berkembang. Itu kita tak boleh nafikan. Memang berkembang. Lebih-lebih lagi orang muda makin lama makin faham tentang Islam. Yalah, UMNO juga yang buat benda ni. Kita sediakan prasarana untuk ni. Itu sebab hari ni kita dah mulakan silibus untuk mata pelajaran bahasa Arab, mata pelajaran bini tafiz. Kita nak buat dikemas. Kerana kita tak nak anak-anak kita ni dihantar pergi ke tadika pasti. Daripada pasti lagi otak mereka ni dah diracun untuk membenci kerajaan, diracun untuk membenci UMNO dan ikut kiblat PAS. Mungkin tidak semua pasti begitu, tetapi pasti-pasti yang saya pernah hantar anak saya begitulah, kan? Dan ramai juga kawan-kawan lain juga mempunyai pengalaman yang sama. Jadi saya harap lepas ni ada sikit perubahan. Ada perubahan dan kita akan cuba untuk mengekang daripada rakyat Malaysia ni terus diperbodohkan. Ada yang beranggapan bahawa undi PAS masuk syurga, undi UMNO, BN dengan PH masuk neraka, masuk PAS masuk Islam, keluar PAS sama dengan keluar Islam. So pemikiran begini kita kena betulkan, kan? It's not easy, tetapi kita kena start berusaha ke arah itu. Dan UMNO BN kita sedang berusaha ke arah itu. Okey? Begitu. Kemarin ada tular satu video Tok Mat bersama kepimpinan Perikatan Nasional dan mereka memainkan naratif seperti mahu menarik sokongan ahli parlimen BN pula ke kem. Dia macam ni lah. Setiap kali pilihan raya kecil ke, pilihan raya umum ke, tidak dapat dielakkan bila di tempat pusat penamaan calon, pemimpin-pemimpin BN akan berjumpa dengan pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional. Tak boleh lah, kan? Kita pernah bersama dengan PAS juga, bukan tak pernah. Jadi berjumpa dengan kawan lama, takkan kita nak bermasa muka. Betul tak? Walaupun kita menyampah macam mana sekalipun, kita sesama Islam ni, kan? Kita hulurlah tangan, bersalaman. Kalau dia ajak duduk sekejap, Tok Mat pergi duduk sekejap, sembang-sembang. Itu tak bermakna bahawa kita akan menyokong PAS ataupun bersama dengan PAS dalam pilihan raya akan datang, atau bentuk kerajaan bersama, kan? Dan itu juga tak bermakna bahawa PAS ni nak berjinak-jinak dengan kita, kerana takut jadi kluster mahkamah. Tak juga bermakna begitu, kan? Jadi bagi saya ni kena tengok benda ni secara secara rasional lah, kan? Takkanlah kita sepanjang masa nak bermusuhan. Bila lagi kita pun pernah bersama, bukan tak pernah bersama, kan? Macam kita lama dah berpisah dengan janda kita,
tiba-tiba berjumpa kat tempat yang tak disangka-sangka. Takkan kita nak buat tak kenal, betul tak? Mestilah kita tanya apa khabar, anak-anak kita okey ke tak okey, betul tak? You sekarang macam mana, kan? Macam tu je. Tak bermakna kita nak rujuk semula. Itu kena faham. Okey. Okey tu. Perikatan Nasional ataupun PAS telah mengumumkan calon mereka di Kemaman tu. Ya. Jadi soalan saya, adakah Perikatan Nasional meletakkan Menteri Besar sebagai calon adalah tindakan penakut? Dia macam ni lah. Bagi saya simple saja. Pertama sekali, undang-undang pilihan raya ni perlu dibetulkan. Sepatutnya orang yang dah didapati bersalah tidak patut dibenarkan untuk menjadi calon. Orang yang dah terbukti memberikan rasuah kepada pengundi, contohnya macam ahli parlimen Kuala Terengganu, ini PAS letak balik menjadi calon. Keduanya, parti yang merasuah pengundi sepatutnya setidak-tidaknya calon dia dan parti dia tu satu penggal tak boleh bertanding. Barulah orang takut untuk merasuah pengundi. Kalau tidak, tak ada kesan. Apa guna kau disqualifykan ahli parlimen Kuala Terengganu tu, lepas tu dia boleh bertanding balik, dia boleh menang balik, menang majoriti lebih besar. Orang tak peduli pun. Orang-orang di Terengganu, Kuala Terengganu ni tak peduli pun dia makan rasuah ke, dia bagi rasuah ke, tak peduli. So what for? So dalam kes di Kemaman ni, satulah baik sikit, dia tak letak calon yang beri rasuah. Itu bagus. Tapi dia letak calon yang terbukti tak mampu untuk jaga kawasan dia sendiri, gagal dalam usaha untuk menjaga negeri dia, terutamanya ketika berhadapan dengan musibah banjir. Ini dah ada warning Jabatan Meteorologi. Hati-hati, hujan lebat ni, bila-bila masa boleh banjir lagi di negeri Terengganu. Kita belum lupa lagi masa banjir yang lepas. Apa berlaku? Orang dah dihantar pergi ke pusat pemindahan banjir. Syamsuri pun dah pergi ke situ, kemudian dia pergi bercuti dekat Auckland, honeymoon dengan bini dia. Kita ingat lepas dia dapat berita ada kematian, orang dah mula mati kerana banjir, dia akan balik. Dia akan singkatkan percutian dia. Rupanya dia tukar kereta dia daripada kereta SUV besar, dia tukar kepada Porsche Macan. Nak merasa pakai Porsche dekat Auckland. Dan dia completekan dia punya percutian selama 11 hari. So kalau tanggungjawab sebagai Menteri Besar pun dia tak boleh jaga, tanggungjawab dia sebagai adun kawasan dia pun dia gagal. Takkan nak bagi dia satu lagi peluang untuk jaga Kemaman. Tempat yang dia jadi wakil rakyat ni jauh tau dengan Kemaman. Kalau dalam kawasan parlimen yang sama, tak apa. Ini satu Marang, satu di Kemaman. Jauh. So nanyalah orang Kemaman. Tapi nak buat macam mana, orang Kemaman ni pun, saya rasa kita cakap berbuih kadang-kadang berat juga orang Kemaman ni nak dengar. Walaupun hari ni kita dah ada seorang bekas Panglima Angkatan Tentera. We have a very good candidate untuk jadi calon dan jadi jambatan bagi orang Terengganu dengan kerajaan pusat. Banyak manfaat yang akan diperolehi oleh orang Kemaman kalau Jeneral Tan Sri Raja Afandi ini diangkat menjadi ahli parlimen di Kemaman. Banyak keuntungan pada orang Kemaman. Dan Jeneral Raja Afandi ni, jasa dia pada orang Kemaman ni dah banyak dia tabur. Memang dia lahir kat Besut, tapi dia daripada kecil dia duduk di Kemaman. Dia sekolah daripada darjah 1 sampailah sekolah menengah pun dia habis semua di Kemaman.
dia tak pergi ke sekolah-sekolah lain. Jadi sepatutnya dengan jasa dia membantu ketika banjir dan sebagainya, orang Kemaman patut memberikan undi kepada beliau berbanding dengan Samsuri. Dia bagi undi pada Samsuri nak jaga don dia di Marang, Samsuri nak jaga kerja dia sebagai menteri besar, dia tak ada masa. Samsuri pun nak jaga PAS pusat, Samsuri pun nak kena jaga Haji Hadi, Samsuri nak kena jaga bini dia lagi, So bagilah peluang kepada kita punya bekas Panglima Angkatan Tentera ni, Jeneral Raja Afandi, untuk menjalankan tugas sebagai ahli Parlimen Kemaman yang baru, insyaAllah. Okay. Kita mungkin tu nak ulas lebih lanjut apa yang KJ dah buat yang mesti kenyataan ini. Adakah dia cuba mempolitikkan isu itu? Dia sebenarnya dia ada kepentingan dalam isu Generation Endgame ni. Ini lebih kepada legasi dia. Dia pernah ke WHO, pernah pegang jawatan penting. Memang dia rasa dia ni kebal sebab dia pegawai WHO. Dia boleh dikatakan berstatus diplomat lah bila dia dilantik untuk memegang jawatan penting di dalam WHO. Dan sehingga hari ni dia masih lagi push supaya legasi dia ni diteruskan oleh menteri yang sedia ada dan kerajaan yang sedia ada. So ini hari dia memfitnah kerana sudah pastilah dia dapat maklumat di dalam kerajaan Malaysia ni ataupun di dalam mesyuarat kabinet kita, Perdana Menteri, Menteri Undang-Undang, juga Menteri Pelancongan tidak favor kepada idea beliau. Kalau tanya dengan aku pun memang aku tak favor lah. Orang yang kita tahu dia pun lebih daripada hisap rokok, kita pun tahu apa benda lain yang dihisap, tiba-tiba dia nak paksa orang lain jangan hisap rokok dan jangan hisap vape. Ini yang melampau sangat ni. Kalau kita tak nak galakkan orang hisap rokok, kita bagilah peluang orang nak berhijrah pindah untuk hisap vape. Ini vape pun dia tak bagi hisap. Lepas tu orang yang lahir selepas 1 Januari 2007 tak boleh kerja di kedai-kedai, premis-premis yang menjual barang tembakau dan produk vape. Tak boleh menyimpan, tak boleh jadi pemandu van lori untuk barang-barang produk ni. Kalau katalah kau kerja dengan 7-Eleven, kau hantar banyak rokok apa semua sekali, tak boleh kerja dekat 7-Eleven ataupun syarikat pengangkutan. Kesan dia terlalu besar akibat daripada apa yang cuba dilakukan oleh Kari Jamaluddin. Kalau dia ni jenis orang yang bersih, merokok pun tidak, isap lain pun dia tak isap, kita okey jugalah. Tak adalah ada rasa sakit hati sikit, Ini pasal kita tahu macam-macam dia isap, tiba-tiba dia tak bagi pula orang lain isap. So tak adil lah, tak adil. Okey, silakan. Okey Tok, adakah dakwaan yang dilakukan KJ ni menunjukkan dia ni seolah-olah seperti tiada integriti tu? Dia ada kepentingan dia. Contohnya bila ada Generation Endgame ni, dia akan wujud satu sistem tracking. Ada hologram dekat rokok dan sebagainya, So benda-benda macam ni ada orang-orang tertentu yang akan dapat faedah. Orang macam Puven, orang macam Dex Muhammad. Bila mula-mula dia nak buat tu, semua ni dah didedarkan di internet, So ada interest. Itu yang kita lebih membantah lah. Pertama, orang yang mencadang tu pun kepala tak betul, pokok ganja boleh pula dia cadangkan suruh tanam, So kalau orang tak isap rokok, tak isap vape, lepas tu kau benarkan tanam ganja, apa akan jadi?
So kalau betul PM sendiri pun tak setuju dengan cadangan ni, tepatlah. Memang tepat. Ya betul, sebab dia bila dia buat benda ni, dia seperti dah melanggar sumpah jawatan untuk mungkin Tun Ulas. Ini laporan polis yang dibuat tadi. Okey, nanti saya akan uploadkan dalam Facebook saya. Saya akan uploadkan dalam Facebook saya kejap lagi. Dan apa yang berlaku di dalam mesyuarat kabinet dan ketika beliau memegang jawatan menteri tidak sepatutnya diumumkan kepada publik. Kerana beliau dah melafaz sumpah pegang jawatan sebagai menteri kabinet, dia terikat dengan akta rahsia rasmi. So perbuatan dia telah melanggar akta rahsia rasmi dan juga dia bila-bila masa boleh didakwa. Okey. Tapi tak apalah, dia gairah sangat nak dah kejar nama dia. Dia kena hadap lah benda ni semua. Okey, silakan.